Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia sebaik-baik kejadian. Jadi sebaik-baik kejadian ni maknanya sebaik-baik ciptaan dia lah. Jadi manusia tu dari segi bentuknya, rupa dia baik, dan manusia tu bertambah baik dari segala makhluknya, ciptaannya, kerana manusia tu diberi agama. Jadi manusia tu kalau dia beragama, baru dia jadi sebaik-baik ciptaan. Kalau tidak, dia tidak boleh jadi sebaik-baik ciptaan. Jadi manusia itu diberi agama. Dengan agama itulah dia menjadi sebaik-baik ciptaan. Dan untuknya disediakan syurga. Tapi kalau manusia tidak jadi sebaik-baik ciptaan, dia masuk neraka. Jadi Allah SWT beritahu, aku tidak hantar kau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Yang paling besar rahmat pada manusia kan? Dengan datangnya Muhammad, datangnya agama. Dengan lahirnya Nabi Muhammad ataupun lahir Nabi-Nabi lain, datang agama. Agama itulah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada agama itulah rahmat. Jadi manusia kalau agama tak ada, dia harga tak ada. Dia nilai tak ada. Kan? Kalau dia boleh makan, minum, bekerja, cari makan, dia berak, kencing, itu haiwan hanya dia tak pergi kerja je lah. Dia pergi cari makan lah. Dia tak ada kerja, tapi dia jalan aja, dapat makan lah. Macam burung kan, dia keluar. Manusia keluar je, tapi ada kerja tu, ada kerja ni. Burung keluar, balik petang. Harimau, kucing. Jadi kalau itu je manusia buat, macam sekarang keluar pagi-pagi, kereta sibuk kan, macam burung kan lah, burung keluar je kan. Jadi kalau itu je manusia buat, lepas tu makan, minum, tidur, lepas tu pergi kencing, berak, setubuh kan. Manusia tu telah buat diri dia macam haiwan. Allah tak mau jadi haiwan. Haiwan dah ada dah. Dan haiwan tu Allah cipta untuk manusia tu. Sebahagian manusia buat tunggangan, sebahagian dagingnya manusia makan, sebahagian manusia buat mainan, pet. Nah, jadi
Allah tak mau jadikan kita haiwan. Haiwan dah ada dah. Kan? Tak makan, tak minum, dah ada dah. Malaikat taat aja, zikir aja, itu pun dah ada. Allah mau jadikan manusia yang dia taat dan ingat Allah kerana dia mau sukakan Allah. Itu Allah memang suka sangatlah tu. Malaikat tu dia zikir, dia ingat Allah, dia tak boleh pilihan dia buat tu sama ada dia mau atau tidak. Ada malaikat yang dibuat berdiri aja qiyam, ada yang sujud, ya kan. Dia bukan dia dibuat jadi macam itu oleh Allah. Allah SWT buat malaikat tu sentiasa memuji dia. Dia tak perlu kita lagi nak puji dia. Dia dah buat makhluk tu. Tapi yang dia nak tu, yang memuji dia kerana nak sukakan dia, kerana cinta pada dia. Yang nak masuk syurga tak mau juga. Yang suka beribadah, suka ini sebab nak masuk syurga, tak mau. Yang memuji dia, mencintai dia, berzikir pada dia untuk sukakan dia. Itu yang membuat Allah sangat gembira lah dengan makhluk tu. Makhluk itulah Allah mau manusia jadi. Allah tak paksa dia. Allah tak buat dia macam malaikat tu. Tak makan, tak minum, tak kahwin, tak ada. Allah buat dia ada nafsu juga. Nak ini, nak itu, nak makan. Sebab malaikat Allah tak buat dia lapar. Kita Allah buat lapar. Malaikat yang 2 orang turun tu jadi manusia tu, dia ada perasaan lapar, dia mula kerja, dia mula, lepas tu dia buat semua maksiat yang sebelum ni dia tak faham kenapa manusia ni banyak buat maksiat. Bila dia dah jadi manusia tu, harut-marut tu, baru dia tahu, tak nak lagi lah jadi manusia kan. Mau balik jadi malaikat. Allah bilang, yang dosa yang kau buat tu takkan lenyap begitu saja. Kamu kena diazab. Jadi kamu nak diazab di dunia tu, di akhirat. Malaikat bilang di akhirat teruk, dunia je. Jadi dia sampai kiamat, kepala ke bawah, kaki di atas. Dia orang tak apa dia. Mereka tak ada akhirat lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah jadikan manusia ni sebaik ciptaan. Untuk dia menjadi sebaik ciptaan, dia tak boleh tak ada agama. Kalau tidak, dia jadi haiwan. Makan, minum, tidur, pergi kerja, balik, berak, kencing, tubuh, ada anak. Macam haiwan lah kan. Jadi banyak sangat manusia ni tak mau jadi sebaik-baik ciptaan dengan ada agama, tak mau. Nak jadi haiwan juga. Ada satu Colonel Amiruddin dari Kanada, dia juga buat usaha dakwah di Amerika. Dia beritahu dalam bayan dia, dia tak panggil Amerika, dia kata the Animal Kingdom of America. Bukan Amerika je, Animal Kingdom, the whole world. The Animal Kingdom of Malaysia, the Animal Kingdom of China, semua Animal Kingdom. Daripada manusia, dia suka animal. Animal dia bekerja, itulah makan, minum, tidur, kerja cari makan, berak, kencing, bersetubuh, dapat anak, itulah kerja. Macam Yazid tu, Yazid ni tu kerja dia. Betul tak? Betul. Tak ada lain dia sembahyang tak, zikir tak, puasa ujung dengan akhir aja, nak tunjuk kat orang supaya dapat raya. Kan? Quran tak baca, semua tak.
Dia kata dia nak seronok lah. Yang dia nak seronok. Kalau boleh ada duit tak ada kerja. Tapi tak boleh dia kerja juga lah. Kerja juga. Jadi bila dia nak seronok, weekend maka dia satu kaum keluarga dia tu dan semua saudara mara dia sebelah bapa, isteri dia lah, kumpul masak-masak, makan-makan dekat kebun lah, dekat itulah. Habislah weekend, lepas tu pergi kerja lagi hari Senin. Jam jalan, mula nak hantar isteri dulu, lepas tu baru pergi kerja, balik ambil isteri dulu. Banyak kerja tu. Tengah jalan tak semayang. Okey kata Yasin. Itulah kehidupan dia dulu. Kehidupan seperti haiwan yang dia tak tahu dia haiwan tu. Dia tak tahu dia haiwan. Allah tak buat dia jadi haiwan. Haiwan dah ada dah. Gajah, zirafah, singa. Apasal kau nak jadi haiwan pula? Aduh. Haiwan ni Allah jadikan untuk kita. Sebahagian kita makan. Ini Pendi nak jadi haiwan. Nak jadi zirafah. Dia panjang kan. Nak zirafah pergi makan daun ini semua dekat Afrika. Lepas tu dikejar oleh singa. Lari dia. Tendang. Laju. Jadi beza Pendi dia bawa Grab lah. Cari makan. Lepas tu dia bersetubuh, makan, minum, berak, kencing, tidur. Itu semua zirafah tu buat. Jadi manusia ni tak boleh jadi haiwan. Dan sangat bodoh lah manusia tu. Allah dah jadikan dia manusia sebaik-baik kejadian. Dan pilih pula nak jadi haiwan. Untuk apa Allah tak jadi kita haiwan? Jadi manusia menjadi haiwan ni Allah hantar Nabi-Nabi untuk ingatkan dia supaya jangan jadi haiwan, jadi manusia. Dia orang lawan pula Nabi-Nabi tu. Dia orang cuba nak bunuh pula Nabi tu, kata dia gila lah. Jadi bila dia orang dah mula tak mau dengar cakap Nabi-Nabi yang Allah hantar untuk dia jadi manusia, Allah hantar azab lah, lenyaplah dia daripada muka bumi. Kaum lain pula tinggal, kaum lain pula. Begitulah keadaan kaum Nuh tu dah dilenyapkan. Yang beriman naik kapal tu, lepas tu dia orang pun jadi itu juga. Lepas tu beriman pula, kaum tu lagi dilenyapkan, tinggal lagi yang beriman, kemudian dia pun jadi itu juga. Kenapa jadi begitu? Sebab manusia yang ikut Nabi-Nabi tu, dia bila Nabi tu mati, dia orang tak buat kerja macam Nabi tu buat. Dia orang tak dapat faham bahawa kerja yang Nabi tu kerja dia juga. Dia kata Nabi lah buat kerja tu. Bila Nabi tak ada, kita tak adalah buat kerja tu. Kita makan, minum, tidur, berak, kerja, jadi haiwan balik. Jadi manusia ni kalau dia mau jadi agama ada kat dia, dia mesti buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Dia mesti buat. Kalau tak, dia jadi haiwan. Dia kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan dia kena buat kerja itu dengan korban harta diri dia, masa dia. Baru manusia itu akan ada iman yang kuat dan amal yang baik. Baru manusia itu boleh menjadi sebaik-baik ciptaan. Jadi Allah gembiralah sebab aku dah buat kamu, dan kamu pun jadi, dan kamu dapat masuk syurga, selamat dari neraka. Jadi Allah gembira. Maknanya apa yang Allah nak tu manusia tu ikut, jadi. Nak jadikan dia sebaik-baik ciptaan tu, manusia ikut. Ni tak nak ikut, tu Allah hantar bala. Kaum-kaum dulu semua hancur. Mana ada yang ni? Jadi sekarang last Nabi Muhammad, dah tak ada Nabi lagi.
Jadi nak cakap Nabi tu nak halau Nabi mana? Nabi tak ada dah. Jadi lamalah sikit umat ni azab tak turun. Kan? Datang kat orang Mekah, patut orang Mekah tu dah dilenyap oleh Allah daripada seluruh dunia ni, semacam kaum-kaum dulu. Apa buruk kaum-kaum dulu, orang Mekah tu semua buat. Cakap Nabi gila ada, cakap Nabi nujum, sihir ada, nak bunuh Nabi ada, halau Nabi, semua dia buat. Kalau kaum dulu dah lama dah hancur. Tapi ada orang lain pula duduk tempat lain yang ada. Masa zaman Nuh tu itulah mereka je ada. Kan kalau lenyap si Quraisy tu ada juga orang lain lagi kan duduk tempat lain. Jadi Quraisy tu dah buat semua yang orang dulu, dan Allah bagi tahu dia orang dulu ni, bagi tahu dia Muhammad, orang dulu ni dia orang lebih hebat dari dia, lebih kaya, lebih kuat. Namun bila mereka mula lawan nabi-nabi yang aku hantar untuk mereka jadi manusia terbaik ciptaan, dia mau bunuh dia. Aku hantar azab lah. Takkan Allah tak mau hantar azab? Mereka cakap, kamu turunlah azab kalau apa yang kamu cakap tu memang benar. Dah. Bila mereka cakap macam tu, Allah mesti mau bagi tahu yang Nabi aku cakap ni memang benar. Kalau Allah tak hantar azab, macam mana pula? Kenapa dia cakap kau hantarlah, mintalah Allah bagi azab? Sebab mereka percaya Nabi tu takkan dapat buat, sebab dia bukan Nabi. Dia tak percaya dia tu Nabi. Macam saya bukan Nabi, saya naib Nabi. Saya cakap, saya tulis surat dekat Agung, kalau saya tak naik berkuasa, COVID ni takkan hilang. Dia tak percaya tu. Kenapa dia tak percaya? Dia tak percaya saya naik Nabi. Macam tu lah orang terdahulu, dia tak percaya. Sebab dia kata, alah, Nabi bilang kalau kamu tak ikut ni, azab akan turun. Ingat? Jadi mereka tak percaya, dia orang gagal lah. Cubalah turunkan azab tu. Minta Tuhan kau, kalau kau cakap betul. Mencabar. Jadi Allah hantar azab. Dia kaum demi kaum, kaum demi kaum, dia hancur. Banyak dalam Quran tu cerita. Semua cerita-cerita dalam Quran tu, semua cerita-cerita dakwah. Cerita dakwah Nabi-Nabi, orang kaum dia tak mau terima. Jadi seluruh Quran tu hampir semua cerita berkenaan kerja dakwah. Macam mana nak ajak manusia kepada Allah, cara nak mengajak manusia kepada Allah, sabar dengan apa yang mereka cakap pada kamu, cakap pada Nabi. Kamu lupakanlah dia, maafkanlah dia. Semua tentang kerja dakwah. Kita pula tak buat kerja dakwah, baca pula Quran. Mana nak faham? Satu orang dia tak buat perubatan lah. Dia bukan doktor, macam Yazid ni kan, macam Samad. Nanti saya bagi dia satu medical book. Agak-agak Samad faham tak buku tu? Faham tak? Dia PhD komputer. Saya bagi dia medical books. Dia bukan doktor, dia tak buat kerja doktor. Agak-agak dia faham tak? Tak faham. Macam itulah sekarang ni, kita tak buat kerja Nabi, tak buat kerja dakwah, tiba-tiba baca Quran. Memang tak faham. Kalau nak tafsir, mesti salah. Macam Ibnu Katsir tu, dia tak buat kerja dakwah tu. Dia tak boleh tafsir. Jadi kita kalau nak faham Quran ni mesti ada iman. Tapi untuk dapat iman, kerja dakwah mesti buat. Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam yang terdahulu, mana yang tak buat kerja dakwah? Semua kerja dakwah ni kerja yang Allah beri pada dia untuk buat kerja Allah. Kerja Allah tu mengajak manusia kepada Allah tu. Jadi Nabi ni naib Allah, kita naib Nabi. Apa masalahnya tu? Nabi tu bukan Allah, tapi dia naib Allah. Dia bukan Allah, buat kerja Allah. Itulah naib maknanya.
Kita naib Nabi, kita bukan Nabi, buat kerja Nabi. Saya ni naib Nabi. Dah bising apa Dr. Naswar panggil naib Nabi pula. Nanti panggil Nabi pula. Bukan kita nak panggil Nabi kita. Naib Nabi ni buat kerja Nabi tapi bukan Nabi. Jadi semua umat Nabi-Nabi semua naib Nabi. Jadi tak mau buat kerja Nabi. Oh, tak boleh. Buat kerja Nabi jangan. Nanti kita panggil diri kita Nabi pula. Nah, kita buat kerja Nabi bukan nak panggil diri kita Nabi. Kita memang wakil atau naib kepada Nabi. Nabi naib Allah. Kita juga boleh naib Nabi dan naib Allah. Sebab ini pun kerja Allah juga, mengajak manusia kepada Allah. Allah semayang tak ada, puasa tak ada. Allah bukan puasa je, makan minum pun tak ada. Tidur tak ada, mati tak ada. Kalau kamu cakap kita dicipta oleh Allah, siapa cipta Allah? Mana ada orang cipta Allah? Sebab dia mencipta kita. Kita jangan cakap pula kalau Allah cipta kita, siapa cipta Allah? Allah tu bukan macam kita. Kita manusia, Allah tu Tuhan kita. Dia mencipta kita, tak ada orang cipta dia. Itu kau tak boleh tanyalah. Mesti ada satu yang tak ada dicipta, itulah Tuhan kita. Dan tak mati. Yang lain semua mati, binasa. Malaikat sebesar-besar malaikat Jibril pun mati, malaikat maut pun mati, jin-jin ibrit pun mati. Sebab dia makhluk. Allah dia tak mati dan dia kekal, dia tak makan. Allah tak ada keperluan apa pun. Kan? Allah tak perlu kita. Allah bagi tahu bagi mereka yang keluar jalan Allah, berjihad, kemudian pulang balik. Buat keputusan untuk tak mau, dah keluar balik rumah. Allah kata kamu bila buat begini, kamu telah melakukan keburukan pada diri kamu. Kamu tak buat buruk pada Allah. Allah tak perlu kamu untuk hidup ke agama ni. Allah tak perlu apa-apa pun. Bukan Allah suruh kita pergi berjihad macam Allah perlu kita. Oh, jadi saya tak mau tolong Allah, saya mau balik, tak mau jihad. Macam Azri, dia tak mau keluar jalan, dia tak mau buat usaha agama. Satu hari dulu dia balik, dah buat usaha dah, dia pergi balik baling. Dia kata sekarang dah kahwin, dulu tak, bolehlah buat kerja dakwah. Sekarang dia ada bini. Jadi dia pun mau balik lah daripada KL ni ke Baling, dan nak bercucuk tanam lah, jadi petani. Allah tak perlu dia. Dia berbuat buruk kepada diri dia apabila dia murtad ataupun kembali ke belakang. Siapa-siapa yang meninggalkan kerja dakwah ni, macam Latif, dulu dia kata dia slack. Latif duduk mana? Setiawan. Dia tak buat. Allah tak perlu dia buat. Bila kita berhenti dia buat kerja dakwah ni, kita tidak melakukan apa-apa keburukan pada Allah, melainkan keburukan pada kita. Azri dia tinggalkan kerja dakwah ni hampir 12 tahun, dia tak buat buruk pada Allah, dia buat buruk pada diri dia. Allah tak perlu dia. Allah tak perlu saya. Kalau saya tak mau buat kerja ni, saya tidak buat apa-apa keburukan pada saya. Jadi semua orang yang tak nak buat kerja Nabi ni, dia tak buat buruk pada Allah. Allah tak perlu. Perlukah Allah untuk kita buat kerja dakwah untuk agama ni tersebar? Tak perlu. Allah boleh, kalau Allah kendaki, satu perintah je, semua manusia beriman. Ada semua beriman. Allah tak perlu pada Rashidi ni.
Ingat Allah perlu dia ke? Dan tu kalau Allah tak perlu kamu, kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari dia buat kerja ni? Kenapa kamu tak buat kerja ni sesungguh? Allah tak perlu kamu. Kamu kalau buat kerja dakwah ni betul-betul, yang untung kamu, yang dapat baik ialah kamu, bukan Allah. Kalau kita tak nak buat, kan, tak nak buat sungguh-sungguh macam Rasidi ni, tak nak buat, dia buat buruk pada diri dia. Dia tak buat buruk pada Allah. Apabila dia tak nak buat kerja dakwah ni, dia tak buat buruk pada Allah, buat buruk pada diri sendiri. Kata Allah kepada mereka yang balik, tak mau keluar jalan Allah, kamu tak buat buruk pada Allah, kamu buat buruk pada diri kamu. Nah, kalau Hanzalah tak mau buat kerja dakwah, dia bukan buat buruk pada Allah, dia buat buruk pada siapa? Diri dia. Allah tak perlu saya, tak perlu kamu, tak perlu siapa pun. Kalau kita tak mau agama ni, Allah tak ada rugi. Allah rugi. Kita tak mau agama, kita nak mau jadi haiwan. Nah, macam Yazid, dia nak jadi haiwan. Nak jadi haiwan. Dia yang rugi. Seluruh manusia tak mau Allah, pun Allah tak ada rugi. Apa saja rugi pula dia mencipta kita. Aku nak masuk kamu dalam syurga, nak jadikan kamu bahagia, kamu tak nak. Dah tak nak, tak apalah. Aku ada malaikat, kata Allah, kalau manusia ni tak mau berzikir dengan aku, ini malaikat gunung berzikir pagi petang. Allah bagi tahu itu matahari dia punya shadow. Shadow apa? Bayang dia tu berzikir. Kalau Azri tak mau berzikir, tak mau ingat Allah, banyak makhluk yang Allah ciptakan untuk berzikir dengan dia. Allah mahu kita berzikir dengan ikhlas. Manusia je boleh buat tu, untuk sukakan dia. Itu yang Allah tak ada tu. Kalau nak berzikir, banyak yang Allah jadikan gunung, burung, semua haiwan ni berzikir. Yang melata, yang berjalan, semua berzikir tu. Air, batu, berdengung-dengung tu, semua berzikir. Burung, ayam berkokok tu, kucing. Allah tak perlu kita berzikir banyak ni. Yang Allah mahu dia berzikir untuk buat dia suka. Yang berzikir macam tu, itu yang Allah mahu. Tapi banyak manusia tak mau pilih berzikir untuk suka kau. Ada juga berzikir nak dapat syurga. Tak boleh. Nak dapat pahala, nak jadi baik, nak suruh orang panggil dia bagus, beria-ria semayang berjemaah untuk dipanggil orang bagus. Hanzalah, dia nak anak perempuan pakcik tu, dia pun rajin semayang. Sampai orang kampung baiknya Hanzalah. Pakcik tu pun baik juga, ajak makan rumah. Lama-lama rupanya nak kecil lagi budak tu, kahwin dengan budak tu, perempuan tu. Itu adalah. Jadi bila tak dapat, malah lah, tak mau buat kerja dakwah lagi lah, tak mau pergi masjid lah. Tengok tak dapat kahwin dengan tu. Enak. Jadi Allah SWT bagi tahu, apa yang kamu dapat tu, aku yang bagi. Apa yang kau tak dapat tu, aku tak bagi. Jadi jangan kamu sedih. Macam Sufiat, macam dia nak budak perempuan tu kan, beria-ria pergi semayang, buat dakwah kan. Kadang bagi hadiah juga pakcik. Tiba-tiba pakcik tu, bila adalah dia hantar orang untuk meminang kan. Ini untuk siapa nak minang ni? Untuk Hanzalah budak baik tu. Tak mau. Hanzalah pun kecewa. Sebenarnya Allah beritahu, yang kamu tak dapat tu aku tak bagi.
Dan bila kamu dapat tu, aku yang bagi. Jangan kamu terlalu gembira. Ataupun Hanzalah dapat kahwin tu dan kamu terlalu gembira, lupa Allah yang bagi. Lagi satu, tak dapat budak perempuan tu, sedih. Jangan sedih, kata Allah, aku tak bagi kamu. Itu baik untuk kamu. Jadi Allah bagi tahu tu. Kan? Macam Rasidi sedih sebab tak dapat apa dia nak. Dia nak apa Rasidi? Nak kaya. Satu waktu dulu dia nak seorang perempuan. Alhamdulillah tak skizo. Ya? Dia kata aku dah 2 kali macam ini. Dulu ada satu perempuan Penang yang di Perlis, aku nak kahwin dengan dia. Kawan aku pula ambil dia. Aku pindah Kuala Lumpur, dapat berkenal perempuan pula. Aku tak dapat dia. Kawan aku kahwin pula dengan dia. Jadi apa yang tak dapat tu Allah tak bagi. Jangan kamu sedih. Dan apa yang kau dapat tu, jangan kau terlalu gembira. Allah bagi tu. Jadi kita tak maulah menjadi, kata Allah, Allah SWT tidak suka kepada yang booster. Mana booster? Berbangga-bangga. Booster. Mana? Suka cakap besar. Aku ini, aku asal. Yang kamu dapat tu Allah bagi. Jangan kamu lupa tu. Yang kamu tak dapat tu Allah tak bagi. Sebab itu kita mau cakap, saya tak boleh dapat apa saya hendak, melainkan Allah bagi. Nah, dalam gasyuk kita mau cakap tu, saya tak boleh dapat apa saya hendak, melainkan Allah bagi. Saya akan dapat apa saya hendak bila Allah bagi. Berkumpul seluruh makhluk ni nak bagi apa saya hendak, tak boleh. Berkumpul seluruh makhluk ni nak tahan apa yang Allah mau bagikan, tak boleh. Saya mesti dapat juga. Jadi kalau tak dapat jadi Perdana Menteri tu, tak salah sedih. Allah tak bagi. Macam Anwar Ibrahim. Ya? Dia nak jadi Perdana Menteri ni dari mula dia masuk UMNO. Mahathir cakap, Anwar ni masuk UMNO bukan nak bangunkan orang Melayu. Bukan nak apa. Dia nak jadi Perdana Menteri dia. Dia cakap, Mahathir. Jadi attempt pertama dia nak ganti Mahathir, gagal. Mana? Dia dimasukkan ke dalam penjara dengan izin Allah. Dia keluar, dia buat parti lain. Masuk lagi dalam penjara atas kes yang sama, tuduhan. Tapi court dah mahkamah dah beritahu dia bersalah. Itu bukan tuduhan lagi dah. Dituduh, diadili, sah. DNA ada dalam jubur Saipul tu, sama dengan DNA Anwar. Ini tentulah sperm ada kat situ kan, sperm Anwar. Jadi sah lah tu, tak ada tuduhan lagi. Penjara, keluar lagi, dapat kuasa. Anwar kata daripada penjara ke istana. Masa dia boleh penjara tu, dia pergi tempat istana dan ampunkan oleh agung masa tu. So dia buat macam Quran tu lah, Nabi Yusuf dari penjara ke istana. Senyum dia, pandai dia. Tapi istana untuk diampun lah. Lepas tu dia dijanjikan oleh Mahathir, lepas 2 tahun aku bagi kat kau. Dia pun menunggu. Dekat-dekat nak 2 tahun, terjadi pula peristiwa Sheraton, langkah Sheraton oleh Muhyiddin dan Azmin. Dah Anwar tak jadi PM lagi. Lepas tu sekarang tak jadi lagi. Jadi dah berapa umur Anwar? Itu janganlah sedih, kerana Allah tak bagi. Dan jangan gembira sangat yang kamu jadi PM. Kerana itu Allah yang bagi kamu. Jadi kalau kita ingat ini,
kita tak jadi orang yang bersedih sangat, duka cita bila tak dapat, dan tak jadi orang yang bangga, tinggi diri bila kita dapat. Jadi Allah SWT ajar kita, kalau kita nak belajar, mau baca Quran, mau faham Quran, mau amal, dalam Quran ni banyak benda yang Allah ajar kita, supaya kita jadi orang yang sebaik-baik kejadian. Ini Quran tak mau baca, nak baca Arab dan berlagu. Diorang yang baca Arab dan berlagu ni, dia semua bukan nak taat Quran ni, dia nak dapat hadiah, ataupun dipanggil qari atau qari'ah. Kan, itu je. Itu tak diterima. Sebab itu Nabi bilang kebanyakan munafik kaumku dari kaum kulungan qari'ah, qari dan qari'ah. Sikit sangat antara mereka tu orang yang betul-betul beriman. Sebab banyak orang menyaji Quran dengan sedap ni, tak ada nak sukakan Allah, semua nak menyukakan orang, supaya orang puji atau dia dapat hadiah. Macam menyanyi lah, siapa yang menyanyi untuk sukakan Allah? Ada. Jadi kalau Quran ni kita buat nyanyian, kita takkan baca untuk sukakan Allah, mesti untuk sukakan orang, supaya orang puji. Jadi berbuat sesuatu untuk orang puji ni tak diterima, masuk neraka. Jadi sebab itu kita mesti ada iman yang kuat untuk jadi qari dan qari'ah. Kita mesti ada iman yang kuat untuk jadi Perdana Menteri. Kita menjadi iman yang kuat untuk jadi apa-apa pun, supaya kita hidup di dunia ni bahagia dan sejahtera, tak ada duka cita, tak ada sedih, dan tak lupa daratan. Jangan jadi macam Karun. Apabila dia kaya, orang bagi tahu dia lah, kau ingatlah Allah, bagilah sebahagian harta kamu tu untuk orang miskin, dan sebahagian kamu guna. Aku tak nak. Aku dapat jadi kaya ni kerana aku punya ilmu. Dia lupa Allah bagi dia. Jadi bila kita lupa ni, iman tak ada, amal jadi rosak, kita tak sejahtera, tak bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jalan untuk selamat ni, nak jadi manusia yang Allah SWT sayangi, kita mesti beriman yang kuat. Untuk dapat iman yang kuat ini, kita mesti buat kerja. Tak ada benda yang kita dapat dalam dunia ni kalau tak kerja. Saya mau tidur je, rehat aja, macam Yazid, kan? Apa nak jadi? Jadi macam dia ni lah. Masuk UiTM fail, masuk ITM fail, kerja dekat Twin Tech fail, kan? Kerja dekat Twin Tech fail. Fail maksud saya berhentilah. Banyak kerja dia berhenti. Dia kata tak ada tempat lama dia kerja melainkan kat Twin Tech. Setelah buat kerja dakwah lah, sebelum tu sekejap je dia mencari-cari bahagia yang takkan dapat, kan? Kerana hidup dia nak bahagia, tak nak kerja. Jadi nak iman ni kena kerja. Kerja yang Allah bagi untuk dapat iman, kerja yang Allah bagi pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kerja mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Hari-hari cuti mati saja, sehinggalah Allah gembira pada kita dan bahagia. Apabila Allah gembira pada kita, tentulah kita jadi orang bahagia di dunia dan di akhirat selamanya.